بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Chicken Channel. Salam Ramadan akak ucapkan kepada seluruh umat Islam dan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan ni. Hari ni akak akan kongsikan satu kisah yang ditulis oleh Cikgu Malik. Kisah mengenai sihir kematian. Kisah sebuah kematian yang terindah. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Kisahnya macam ni. Pada satu malam minggu rasanya, di sebuah rumah seorang pesakit. Pada ketika tu, Cikgu Malik duduk bersama seorang lelaki yang berumur 20-an. Nama dia Razi, seorang anak yang taat kepada ibu dia. Sedangkan ayah dia dah lama dah meninggal dunia, iaitu ketika Razi masih lagi dalam kandungan ibu dia time tu. Ustaz, beginilah. Kalau boleh, Ustaz rawat dulu ibu saya. Selepas ibu saya sembuh, barulah saya pula yang berubat dengan Ustaz. Ustaz bukan tak setuju, tapi ibu awak masih lagi dekat hospital. Tunggulah dia keluar dulu. Lepas tu, barulah kita rawat dia. Tapi untuk sementara tu, kalau boleh, biarlah awak dulu yang berubat. Boleh? Razi dia memandang pada Cikgu Malik. Mungkin di benak fikiran dia sedang memikirkan sesuatu sehingga mengganggu jiwa dia. Agak lama jugalah Razi tu melayankan perasaan dia time tu. Cikgu Malik dia tak tahu tau kenapalah air jernih bergenang di kelopak mata Razi. Mungkinlah Razi sedih sebab sedang memikirkan kesihatan ibu dia yang semakin hari semakin teruk. Ibu Razi ni semakin lemah dekat hospital. Dulu ibu Razi ni seorang yang ceria, banyak bercakap dan seorang yang ramah. Tapi sekarang ibu Razi hanya berdiam diri je. Cuma mulut dia je sentiasa bergerak-gerak seperti sedang melafazkan ayat Al-Quran dan berzikir. Menurut Razi, dia dan ibu dia menjadi mangsa kerakusan manusia lain yang bertuhankan bomoh, sanggup menggadaikan akidah semata-mata ingin melihat kesengsaraan dan kemusnahan orang lain. Razi ada bagi tahu pada Cikgu Malik bahawa mereka adalah mangsa kerakusan sihir orang yang dengki kepada mereka. Cuma Cikgu Malik ni dia tak peduli tentang semua tu. Risau-risau syaitan memainkan peranan dia untuk memecah belahkan keharmonian dan kerukunan sesama manusia. Sehingga kehidupan mereka yang dulu dia bahagia perlahan-lahan dilanda bencana. Ayah Razi ni meninggal dunia setelah beberapa bulan bertaruh nyawa akibat dari disihir. Ibu Razi pula tengah sakit tenat dan harta mereka pula hilang sekelip mata akibat ditipu. Bayangkanlah apa yang dilalui oleh Razi sangat berat. Keluarga mereka jadi berantakan. Adik-beradik Razi entah ke mana. Masing-masing ambil hala tuju sendiri tanpa khabar berita. Tinggallah Razi sendiri bersama dengan ibu dia dekat rumah kebun mereka setelah mereka ditipu dan dihalau dari rumah mereka sendiri. Disebabkan rumah mereka telah dijual oleh orang lain tanpa pengetahuan mereka. Ketika tu, ibu Razi belum lagi dimasukkan ke dalam hospital. Setelah beberapa ketika, Razi dia kembalilah memandang ke arah Cikgu Malik. Wajah dia kemerahan. Sesekali Razi dia menarik nafas dia. Tarik dalam-dalam berulang-ulang kali supaya jiwa dia yang sedang berkecamuk tu kembali lebih tenang. Baiklah Ustaz, saya aku dengan pendapat Ustaz. Untuk malam ni biarlah saya yang dirawat dulu. Nanti selepas ibu keluar dari hospital, saya akan minta Ustaz rawat ibu pula. Boleh Razi?
Ustaz tak ada masalah. Asalkan Razi berubat dulu, dan insya-Allah kalau Razi sembuh dengan izin Allah, bolehlah lepas tu Razi pula yang akan tolong bawa ibu untuk berubat, ya. Okey Ustaz, saya setuju. Selepas tu Cikgu Malik dia mulakanlah baca bacaan. Cikgu Malik dia baca ayat-ayat ruqyah. Cikgu Malik minta Razi tu untuk baring. Sedangkan Cikgu Malik ni dia pegangkan perut Razi tu dengan tapak tangan dia masa tu. Ketika bercerita dengan Razi tadi, Razi ada jelaskan yang dia selalu mengalami sakit perut. Pernah Razi pergi ke klinik, pergi hospital. Mereka juga tak tahu kenapa Razi ni selalu mengadu sakit perut. Sedangkan pada pengamatan pakar, perut Razi adalah normal dan tak ada apa-apa masalah pun yang berlaku pada perut dia. Untuk kali ini, Cikgu Malik cuma bacakan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sihir sahaja. Jadi Cikgu Malik mulakan dengan bacaan doa. Bacaan doanya bermaksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, musnahkanlah sihir ini dengan kekuatan-Mu, Ya Allah, yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi. Kemudian Cikgu Malik dimulakanlah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada awal bacaan Cikgu Malik tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sepertinya Razi ni masih seperti awal-awal tadi, duduk sambil khusyuk mendengar, membaca Al-Quran. Lepas tu Cikgu Malik kembali meneruskan bacaan dia. Biasanya dalam kes-kes tertentu, kita memerlukan supaya bacaan Al-Quran kita dibaca berulang-ulang kali. Malah untuk beberapa hari jugalah. Supaya dari bacaan Al-Quran tadi akan memberi kesan kepada pesakit. Selepas tu Razi mula menangis. Menangis semahu-mahunya. Dan Cikgu Malik dia biarkan je Razi berperangai macam tu. Nangislah, tak kisah. Cikgu Malik dia tak memberhentikan bacaan dia, malahan dia kuatkan lagi bacaan dia supaya insya-Allah dengan izin Allah bacaan yang dia baca, dia niatkan kepada Allah tu akan memberi kesan yang menyakitkan kepada syaitan yang mengganggu Razi. Selepas tu Razi dia cuba untuk mengalihkan tangan Cikgu Malik dari perut dia. Pada ketika tu, melalui tapak tangan Cikgu Malik dapat rasakan bahawa perut Razi semakin mengeras dan seolah-olah seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak dengan cepat. Lepas tu, Razi menjerit. Dia mula menjerit-jerit dan dia menangis semahu-mahunya. Tak lama kemudian Razi memandang ke arah Cikgu Malik. Wajah Razi pucat tapi jelingan dia penuh dengan dendam dan amarah. Senyuman dia juga betul-betul menakutkan Cikgu Malik. Tak lama kemudian, syaitan dalam badan Razi bertanya, "Kenapa mengganggu aku? Aku tidak mengganggu kamu." Merasuk ke dalam badan manusia, kamu katakan bukan mengganggu. Ya, aku cuma ditugaskan je. Itu sudah tugas aku. Jadi kenapa kamu mengganggu dia? Sudah aku katakan tadi. Bukan aku mengganggu dia. Aku cuma ditugaskan. Kalau begitu, apa tugas kamu? Menyiksa lelaki ni. Menyiksa dia sehingga mati. Juga menyiksa ibu dia. Juga memporak-perandakan keluarga mereka. Asalkan mereka hidup penuh dengan kekecewaan dan putus asa. Maka aku akan berjaya dan meraihkan kejayaan ini bersama-sama syaitan-syaitan yang lain. Kerana setelah tu mereka akan lupa kepada Allah. Dan itulah akhir dari kesemua penyiksaan. Jadi mereka akan tersesat selama-lamanya. Di dunia ni juga pada hari pembalasan nanti. Cuma pada ketika tu kami berlepas dari apa yang kesesatan mereka buat. Sesungguhnya mereka tidak melihat apa yang kami lihat. Kenapa sebegitu kejam kamu kepada mereka? Apa tak ada rasa kasihan pada diri kamu, pada mereka ni? Memang tak ada. Untuk apa semua tu? Tak ada kepentingannya untuk aku. Kalau aku perlakukan keluargamu seperti tu, bagaimana perasaan kamu? Aku tak ada keluarga. Aku tak perlukan semua tu. Aku adalah syaitan yang bertuhankan iblis. Jadi kehidupan aku cuma berbakti kepada iblis serta merosakkan manusia. Kerana itulah satu-satunya tujuan hidup aku. Sesungguhnya kamu adalah syaitan yang terkutuk. Dan semoga Allah melaknat kamu sehingga ke hari kiamat. Ya,
begitulah. Sudah, keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai syaitan. Apa? Semudah itu aku mahu keluar. Sedangkan keseronokan melihat penderitaan mereka ini tak sentiasa berlaku hari-hari dalam kehidupan kami. Jadi, raikanlah detik-detik ini selagi ianya ada di hadapan mata kami. Ya Allah, Engkau peliharalah kami dari kejahatan yang Engkau ciptakan. Semua kejahatan ini tidak akan berlaku melainkan dengan izin-Mu, Ya Allah. Azabkanlah mereka, Ya Allah, dengan azab-Mu. Azab Allah. Kemudian Cikgu Malik mula membacakan sebuah doa. Dengan nama Allah, kami berada di senja ini dengan nama Allah yang tiada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, dan dengan keagungan Allah yang tidak dapat dikalahkan dan direndahkan, dengan kekuasaan Allah yang maha mencegah, kami berlindung, dan dengan semua nama-namanya yang baik kami berlindung dari kejahatan-kejahatan syaitan-syaitan, sama ada dari golongan manusia dan jin. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan segala sesuatu yang menampakkan diri dan menyembunyikan diri, dari kejahatan segala sesuatu yang keluar dari malam hari dan bersembunyi di siang hari, dari segala kejahatan sesuatu yang menampakkan diri di siang hari dan bersembunyi di malam hari, dan dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakannya, yang kotor dan yang bersih. Kami berlindung dari kejahatan iblis dan pengikut-pengikutnya, dan dari kejahatan segala makhluk yang berada dalam kekuasaan-Mu, Ya Allah. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Aku berlindung kepada Allah dengan perlindungan yang dimohonkan oleh Ibrahim, Musa dan Isa dari kejahatan segala sesuatu yang diciptakannya, yang kotor dan yang bersih, dan dari kejahatan iblis dan pengikut-pengikutnya, dan dari kejahatan segala sesuatu yang membangkang. Doa tersebut dipetik dari kitab Al-Wabil As-Sayyib Minal Qim At-Tayyib oleh Ibnu Qayyim Al-Jaziyah. Doa ini diamalkan oleh Abu An-Nadir Hashim bin Al-Qayyim atas nasihat dari Al-Muharibi di Kufah setelah rumah dia diduduki oleh jin. Jin tersebut berkata kepada Abu An-Najhar, "Beralihlah dari kami, tinggalkan rumah ini." Setelah Abu An-Nazir melaksanakan seluruh kaifiat di atas, jin-jin itu berkata kepada Abu An-Nadir, "Engkau membakar kami, kami akan berpindah dari engkau." Selain dari untuk memagar, Cikgu Malik juga gunakan doa ini untuk kes-kes seperti yang dialami oleh Razi ini, iaitu untuk kes-kes jin yang keras. Selepas tu, Cikgu Malik bacakan kembali surah As-Syafa'at, surah-surah yang berkaitan lah. Berulang-ulang kalilah dibaca supaya gangguan jin yang dialami oleh Razi ni akan berkurangan, insya-Allah, dengan izin Allah. Baiklah. Sudah masanya untuk aku keluar. Kalau aku tetap bertahan, maka aku akan terbakar nanti. Tak ada yang tersisa. Walaupun sebenarnya cuma tinggal sedikit je lagi urusan aku yang belum selesai. Baiklah. Sebelum tu, bagaimana kamu boleh berada di dalam badan lelaki ni? Aku hidup di kolam tahi manusia. Di situlah kehidupan dan perkampungan kami. Sehinggalah pada suatu malam, kami diseru oleh seseorang. Dia bertelanjang bulat dan memerlukan bantuan kami. Oleh kerana tujuannya meminta bantuan kami untuk memudaratkan manusia, maka kami pun bersetuju. Bukan disebabkan tujuan memudaratkan manusia semata-mata, tapi kami juga dapat menyesatkan manusia yang bernama Bomoh ni untuk menemani kami di neraka nanti. Menyeru. Ketika Bomoh tu menyeru kami, dia mengambil beberapa cebisan Al-Quran yang kemudiannya cebisan Al-Quran tu dicampur dengan air kolam tahi tadi. Lepas tu dihancurkan cebisan tu sebelum dilumurkan ke seluruh tubuh badan dia sendiri. Kemudian dia membaca beberapa mentera untuk menyeru kami. Selepas tu dia menyatakan tujuan dia kepada kami. Kemudian kami pun bersetuju untuk membantu Bomoh tersebut, asalkan berupa kesesatan. Mengapa kami tak membantu dia dengan sepenuh hati?
Kami setuju. Selepas tu, kami hadir dan mencari kedudukan lelaki ini berdasarkan gambar yang dibawa oleh bomoh tersebut ketika memuja kami dalam kolam tahi tersebut, yang mana sebelum tu gambar telah dikencing terlebih dahulu sebelum dia mengunyah dan menelannya. Lalu kami diminta untuk mengganggu keluarga lelaki. Akhirnya disebabkan tiada pegangan agama yang kukuh, maka mudahlah untuk kami menyesatkan mereka, mengganggu kebahagiaan mereka, menimbulkan rasa benci dan dengki sesama mereka adik-beradik, dan juga menyerang segala urat saraf yang ada sehingga mereka mengalami sakit. Yang mana sakit tu semakin lama semakin menjala ke seluruh tubuh badan mereka. Dan akhirnya seperti mana yang telah engkau lihat sekarang, tak sedikit pun kami menyisakan kebahagiaan pada keluarga mereka, melainkan rasa benci, rasa dendam yang menyala-nyala. Kalaulah bukan kerana mereka teringat akan Allah, nescaya lebih mudah lagi bagi kami untuk menyesatkan mereka. Dan ketika kami telah berada dalam keluarga ni, aku telah ditugaskan untuk mengganggu lelaki ni. Aku tinggal dalam perut dia. Kerana sebelum ni dia telah termakan perantaraan sihir yang dibuat oleh bomoh tadi dengan menggunakan cebisan kulit babi yang telah dikeringkan dan ditumbuk halus. Lalu dibacakan mentera kepadanya sebelum dihantar melalui angin. Puas! Sebab itulah kenapa lelaki ni sering mengadu sakit perut. Selain kerana dia dah memakan perantaraan sihir tersebut, kan aku juga berada kat situ di dalam perut dia. Maka sebab itulah kenapa sakit yang dialami tu tak sembuh-sembuh walaupun dah beberapa kali dia pergi berubat ke hospital. Sebab ini bukan penyakit zahir, tapi penyakit yang tak dapat dikesan dengan mata kasar. Faham? Kalau bukan kerana tindakan dia yang tepat pada masanya, nescaya dia juga akan sekarat seperti ibu dia sekarang. Menunggu masa untuk mati. Mati je. Nasib baik lelaki ni dari awal-awal lagi dia ketahui akan kehadiran aku dalam badan dia. Ingat, bukan kami yang mencabut nyawa mereka, tapi kematian itu pasti akan datang. Cuma selagi belum sampai di kerongkong, maka selagi itulah kami akan terus-menerus menyesatkan mereka dan membimbing mereka untuk memilih neraka sebagai pilihan terakhir mereka. Keluar sekarang. Semoga laknat Allah akan sentiasa bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Ya. Ya. Asal kamu tahu sahaja, banyak lagi yang menunggu untuk masuk ke dalam badan keluarga ni, untuk terus mengganggu mereka. Selepas ni, giliran ibu dia pula. Kan ibu dia telah semakin lemah. Mungkin menunggu masa je untuk disapa kematian. Selepas tu, Cikgu Malik dia membaca surah Al-Fatihah. Dia bacalah surah-surah yang berkaitan, surah Al-Baqarah ayat 102, surah Kursi, surah-surah yang berkaitan untuk kes yang sedang dihadapi oleh Cikgu Malik ni. Berulang-ulang dibaca. Syaitan dalam badan Razi pula terus tertawa. Ha je itulah. Seperti orang yang sedang dalam kepuasan yang teramat sangat. Mungkin syaitan tu dah berjaya menyusahkan Razi sekeluarga, menyesatkan atau memporak-perandakan keluarga mereka. Untuk apa lagi tinggal dalam badan orang yang mereka ganggu, sedangkan mereka dah berjaya menimbulkan syahwat sangka manusia kepada Allah. Dan itulah penghargaan yang syaitan perolehi dari sebuah kesesatan ni. Selepas tu Razi dia kembali diam. Agak lama jugalah Cikgu Malik memerhatikan wajah Razi sambil dia membaca ayatul kursi, kemudian dihembuskan pada wajahnya Razi untuk memastikan bahawa syaitan tu betul-betul dah keluar dari badan Razi. Selepas tu Cikgu Malik dia terpandang pada hidung Razi. Tiba-tiba muncul warna kemerah-merahan lah di sekeliling hidung Razi. Jadi Cikgu Malik memerhati dengan tekun time tu. Betul
betul diperhatikan. Menanti apa yang akan berlaku selepas tu. Cikgu Malik dia rasa hairan lah sebab hidung Razi tiba-tiba bergerak. Berdasarkan pengalaman Cikgu Malik tak pernah melihat keadaan pesakit dalam keadaan tersebut. Hidung kemerah-merahannya tu bergerak-gerak. Cikgu Malik perhatikan dengan lebih dekat dan lebih dekat. Kalau muncul sesuatu yang akan keluar dari hidung Razi. Dengan tak semena-mena, tiba-tiba hacum! Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Razi, kenapa dengan kamu? Dia terbersin. Jadi Cikgu Malik dia pegangkan wajah dia. Dia terasa macam dipenuhi dengan cahaya yang putih. Juga cahaya yang lembik berwarna hijau pokok pisang. Jadi Cikgu Malik ni, bukan Cikgu Razi, akak cakap Cikgu Razi saja. Cikgu Malik ni dia usap wajah dia perlahan-lahan. Terasa cahaya tersebut tu melekat erat dekat wajah dia. Wajah Cikgu Malik ni sebagai tanda persahabatan lah. Macam tu, dianggap macam tu lah. Geli-geleman juga rasanya ketika tu. Bayangkan dengan gabungan tahi hidung menyatu menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat dan kemudian menyerang wajah Cikgu Malik tanpa ada rasa belas kasihan. Tapi itulah, apakan daya kan, begitulah takdir Cikgu Malik ketika tu. Tak ada apa-apa, Ustaz. Muka saya, Ustaz. Kenapa ya muka saya? Muka saya pula ni, kenapa? Kenapa? Yang kamu bersin dekat muka Ustaz, kenapa? Manalah saya tahu, saya cuma terbaring je tadi. Jawab Razi sambil dia tersenyum, sambil dia memandang ke arah Cikgu Malik. Ustaz pergilah ke dapur dulu cuci muka. Dah macam apa dah muka Ustaz saya tengok. Macam tu dia cakap, memang nampak dia macam lah muka Ustaz tu. Suasana sepi pada awalnya tadi mula bertukar menjadi riuh rendah dengan ketawa mereka berdua. Razi kemudiannya dia menawarkan diri dia untuk menemankan Cikgu Malik tu pergi ke tandas untuk cuci muka lah. Dalam perjalanan nak ke dapur, Cikgu Malik sempat bertanya dekat Razi, kamu okey tak Razi? Alhamdulillah, syukur Ustaz, badan saya dah rasa ringan, kepala saya dah tak ada dah rasa runsing macam sebelum ni. Rasa macam diperhati orang pun dah tak ada dah, cuma badan sedikit lemah Ustaz. Perut saya dah ada rasa macam nak memulas-mulas juga, tapi itulah, saya masih boleh tahan lagi. Selepas tu Cikgu Malik biarkan je Razi dekat luar pintu tandas, sementara tu dia bersihkanlah seluruh wajah dia, wajah Cikgu Malik. Juga bahagian rambut dan bahagian-bahagian tekuk semualah. Selepas beberapa minit Cikgu Malik keluar dari tandas, Cikgu Malik dia pandang ke arah Razi. Razi, tadi kamu kata kamu ada rasa memulas-mulas perut kan? Ya Ustaz. Kalau macam tu, tolong sediakan Ustaz air untuk kamu minum. Mineral water boleh ke Ustaz? Boleh. Okey Ustaz, saya ambil sekarang. Kat mana? Ada kat ruang tamu tadi. Kejap. Kenapa Ustaz? Jom sama-sama pergi ke depan. Kenapa Ustaz? Ada sesuatu yang pelik berlaku ke? Ke Ustaz takut? Tak ada apa-apalah. Jom ke depan. Siapa yang berani kalau tinggal berseorangan dekat dapur tu? Lepas tu, Cikgu Malik dengan Razi dia berjalan menuju ke ruang tamu. Cikgu Malik dia tak nak Razi tahu apa yang Cikgu Malik ni takutkan sangat. Itu je. Sesampainya di ruang tamu, Cikgu Malik duduk di kerusi yang berhadapan dengan TV. Lepas tu, Razi dia serahkanlah kepada Cikgu Malik 2 buah botol air mineral besar-besar. Ni Ustaz, sebotol ni untuk saya, sebotol lagi ni untuk ibu saya. Sayang betul awak dengan ibu awak, ya Razi? Ya Ustaz, bahkan dengan taruhan nyawa saya sekalipun, asalkan ibu saya sihat. InsyaAllah Razi, apa-apa pun yang akan berlaku, itulah jawapan atas tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tahu? Selepas tu, Cikgu Malik dibacakan ayat-ayat ruqyah pada kedua-dua botol air mineral tadi sambil diperhatikan dengan khusyuklah oleh Razi. Lebih kurang 10 minit kemudian setelah Cikgu Malik selesai membaca ayat Al-Quran, diserahkanlah kembali botol-botol mineral tu kepada Razi. Razi, apa-apa pun air ni cuma salah satu bentuk ikhtiar sahaja. Tak ada kelebihan apa-apa pun. Kerana sebaik-baiknya adalah ayat Al-Quran itu dibaca, difahami dan diamalkan. Barulah berkesan. Lepas ni,
Jangan bergantung dengan air seperti ini lagi. Teruskan dengan membaca Al-Quran sahaja. Sebab ada perbezaan pendapat berkenaan dengan kaedah ni. Ya? Faham Ustaz? Selepas tu Razi dia minum salah satu dari botol air mineral yang Ustaz rukiahkan tadi. Kemudian agak lama jugalah Razi tu terdiam je. Kemudian dia memeganglah perut dia balik semula. Ustaz, dah sampai masanya ni Ustaz. Dah sampai masanya. Ya Ustaz, dah sampai dah. Dah sampai apa? Ustaz tak faham. Saya nak terberak Ustaz. Lain kali gunakan bahasa yang mudah orang nak faham. Nak berak pun masih nak berkiah-kiah juga, kata Ustaz tu kepada Razi. Takut Ustaz tak bagi je. Aduh, kenapa pula Ustaz tak bagi? Pergi cepat. Razi kemudiannya dia berlari-lari anak dia menuju ke tandas sambil dia pegangkan ponggong dia. Dari ruang tamu lagi, Cikgu Malik terdengar bunyi Razi tu hempaskan pintu tandas di bahagian dapur. Mungkin ketika tu dah sampai ke muncak dia kotnya. Agak lama jugalah rasanya Razi tu dalam tandas. Selepas lama menunggu, akhirnya Razi dia memanggil-manggilkan Cikgu Malik. Ustaz, Ustaz, sini kejap Ustaz, ada masalah Ustaz. Jadi Cikgu Malik bingkai bangun dari tempat duduk dia, kemudian dia pergi menuju ke dapur. Sesampainya Cikgu Malik kat dapur, dia tengok Razi sedang tersenyum memandang ke arah Cikgu Malik. Lepas tu Cikgu Malik pergi dapatkan Razi dekat muka pintu tandas tu. Ustaz, tahi. Tahi? Ya, tahi Ustaz. Itu bukan tahi akulah, kau yang berak. Ya Ustaz, tahi saya, bukan tahi Ustaz. Lepas tu? Tak ada apa-apa lah Ustaz. Kenapa dengan kamu Ustaz tengoklah sendiri. Tengok apa? Tengok tahi lah Ustaz. Tahi kamu lah, bukan tahi aku. Entah kenapa pada malam tersebut Cikgu Malik terpaksa melihat tahi orang. Mahu tak mahu itulah dia kena buat. Cikgu Malik ni dia melangkah masuk ke dalam tandas dan dia perhatikanlah apa yang ada kat situ. Jadi Cikgu Malik perhatikan ada sesuatu atas lantai. Ustaz, tu tahi saya. Tapi saya tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Kenapa tahi kamu berwarna hitam ni Razi? Macam arang je Ustaz tengok. Macam ada yang pelik je. Masuk part najis berwarna hitam. Itulah yang saya hairan Ustaz. Kenapa boleh jadi macam tu? Lagipun Ustaz perasan tak? Seperti ada bau hangus je. Perasan tak? Ya Ustaz perasan. Bau tu yang Ustaz tercari-cari tadi. Yang kamu kata Ustaz takut tadi. Ingat? Jadi macam mana Ustaz? Tak apa Razi. Kamu siramlah. Ustaz tunggu je kat luar. Baik Ustaz. Baik. Sementara menunggu Razi, Ustaz Cikgu Malik tu lah. Dia terfikirkan sendiri. Macam mana lah tahi Razi tu boleh bertukar seperti arang Bentuk dia memang sama seperti tahi manusia. Tapi itulah cuma tahi tu seperti hitam terbakar dan berkilat. Berkilat sama carang lah pendek kata. Setelah beberapa ketika Razi keluar dari tandas, dia ajakkan Cikgu Malik tu masuk kembali ke ruang tamu. Jadi mereka duduklah di kerusi yang ada kat situ. Kemudiannya Razi dia memandang ke arah Cikgu Malik. Ustaz, lepas minum air tu tadi, tiba-tiba saya rasa betul-betul nak terberak. Masa dekat dalam tandas tadi, saya tak sempat nak duduk dekat jamban tu. Tiba-tiba je tahi keluar. Yang peliknya itulah, seperti yang Ustaz tengok tu lah. Betul-betul macam arang Ustaz. Bau pun macam tu juga. Macam bau benda hangus je. Allahuaklam. Razi, cuma Allah saja yang tahu kenapa. Seingat Ustaz ini kali pertama Ustaz tengok kes yang macam ni. Tapi Alhamdulillah lah Ustaz, saya rasa semakin sihat. Dan saya dah rasa segar sekarang. Rasa senak, rasa sakit kat perut tu tiba-tiba je hilang dah Ustaz. Alhamdulillah kalau macam tu. Mungkin inilah petunjuk Allah dari permasalahan yang kamu hadapi sebelum ni Razi. Ya Ustaz, saya pun rasa macam tu juga. Baiklah Razi, kalau tak ada apa-apa lagi Ustaz nak balik dulu. Dah lewat dah ni. Dah lewat sangat dah. Baiklah Ustaz, kalau ibu dah sembuh, saya nak minta tolong Ustaz tolong rawat ibu saya. InsyaAllah Razi, boleh.
tunggu Ibu Razi keluar hospital dulu, okey? Alhamdulillah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz balik dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya Razi. Selepas tu Cikgu Malik dia bersalaman dengan Razi dan dia menuju ke arah kereta. Kemudian Cikgu Malik ni dia hidupkan enjin. Perjalanan dari rumah Razi ke rumah Cikgu Malik ni tak adalah terlalu jauh sangat. Sekitar 10 minit je untuk sampai ke rumah. Jadi sepanjang perjalanan balik ke rumah tu tak ada apa-apalah yang berlaku, alhamdulillah lah. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, jadi Cikgu Malik dia bukakan radio sambil dia mendengar lagu dari kumpulan kegemaran dia. Kumpulan itu dari orang putih. Lagu tersebut yang menemankan Cikgu Malik hingga sampai ke rumah. Setelah tu Cikgu Malik kembali membaca surah Kursi sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam rumah. Kita pun boleh amalkan tau. Setelah Cikgu Malik masuk ke dalam rumah, dia ambil wuduk dan dia duduk menghadap televisyen. Jadi Cikgu Malik dia tak sedar bila masa lah. Dia terlelap sehinggalah Cikgu Malik tersedar bila jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Cikgu Malik dia ambil handphone dia yang berada dekat sisi dia. Sepertinya ada 17 panggilan tak dijawab. Ternyata nombor yang tertera adalah nombor handphone dari Razi. Jadi Cikgu Malik mengambil keputusan untuk telefon balik semula Razi. Mungkinlah ada sesuatu yang berlaku. Dan ternyata Razi tak jawab panggilan Cikgu Malik time tu. Cikgu Malik mulalah rasa risau kalau terjadi apa-apa pada Razi. Setelah tu Cikgu Malik dia terus pergi cucikan muka dan segeralah dia bergegas ke rumah Razi. Dekat je kan. Di tengah perjalanan, telefon di Cikgu Malik ni kembali berdering tau. Jadi Cikgu Malik dia tengoklah yang tertera nama tu Razi. Lepas tu dia jawablah panggilan Razi tu. Masuk part deringan telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Razi. Kamu di mana? Apa yang berlaku? Tanya Ustaz pada Razi. Saya di hospital Ustaz. Hospital? Kenapa? Ibu saya Ustaz. Baiklah Razi. Lepas ni Ustaz pergi ke sana. Kebetulan Ustaz dalam perjalanan nak ke rumah kamu tadi. Tak apa. Lepas ni Ustaz pergi ke hospital terus. Baik Ustaz, saya tunggu. Kamu urus dulu apa-apa yang patut Razi. Nanti kita jumpa dekat hospital. Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas tu Cikgu Malik dia berpatah balik dari perjalanan dia ke rumah Razi. Dia terus menuju ke hospital. Cikgu Malik dia tak tahu dah apa yang berlaku pada Ibu Razi. Cuma di dalam hati dia berdoa kepada Allah agar tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sesampai Cikgu Malik dekat hospital, dia mencarilah Ibu Razi. Mungkin dekat ward perempuan. Ketika tu dah bukan waktu untuk melawat kan. Jadi agak sukarlah. Di luar pintu ward perempuan, Cikgu Malik dia ada tengok ada beberapa orang dah berada dah kat situ. Mungkin mereka juga nak berjumpa dengan keluarga mereka. Tapi tak diizinkan oleh pengawal keselamatan kat sana. Jadi Cikgu Malik dia cuba untuk menghubungi Razi kembali tapi hampa. Beberapa kali Cikgu Malik ni membuat panggilan tapi tetap tak dijawab. Selepas tu untuk sementara Cikgu Malik dia menunggu dekat luar. Luar tu dah tak boleh masuk kan. Dan dia berharap agar Razi tu hubungi dia balik semula. Sangat-sangat mengharapkan time tu. Agak lama jugalah Cikgu Malik berada dekat luar wad. Rasa penyesalan timbullah dalam hati sebab Cikgu Malik tak bawa baju sejuk. Boleh juga dia merasa sedikit kehangatan kalau ada baju sejuk. Itulah rasa menyesal pula. Selepas beberapa ketika, pandangan mata Cikgu Malik ni beralih ke arah pintu wad. Masa tu Cikgu Malik dia tengok ada seorang perempuan. Usia dia dalam sekitar 60 tahun macam tu. Ketika tu perempuan tu sedang berbincang-bincang atau bercerita dengan pengawal keselamatan dekat situ sambil memandang ke arah Cikgu Malik. Cikgu Malik dia perhatikan je apa yang berlaku pada ketika tu. Dan akhirnya perempuan tersebut meninggalkan pengawal keselamatan tu. Kemudian dia menuju ke arah Cikgu Malik. Assalamualaikum Ustaz. Malik ke ni? Ya kak. Ada apa kak? Kakak ni makcik Razi. Razi minta tolong kakak untuk panggil Ustaz masuk ke dalam kalau Ustaz ada kat luar ni. Boleh masuk ke ni kak? Boleh. Kakak dah minta izin dah dengan pengawal keselamatan tu. Baiklah kak, jom. Macam mana keadaan Mak Razi kak? Nantilah
Ustaz tanya dan tengok sendiri, kakak pun tak tahu nak cakap macam mana Ustaz. Oh. Selepas tu mereka melangkah perlahan masuk menuju ke wad. Melalui beberapa buah bilik dan juga katil. Jadi Cikgu Malik dia cuma memerhati sahajalah beberapa orang pesakit yang sedang tidur nyenyak dekat katil masing-masing. Setelah tu mereka masuk ke salah satu bilik di sebelah kiri. Makcik Razi dia ketukkan bilik tu sambil dibagi salam. Kemudian diikuti oleh Cikgu Malik tu lah. Kemudian mereka melangkah perlahan masuk ke dalam. Cikgu Malik diperhatikan sekujur tubuh sedang terbaring ke atas katil. Mungkin itulah Ibu Razi. Sedangkan Razi, Cikgu Malik tengok sedang memegang erat tangan ibu dia sambil kepala dia dibaringkan di sebelah ibu dia. Untuk sementara, Cikgu Malik tak nak ganggulah Razi time tu. Mungkin Razi sedang keletihan ataupun memerlukan sedikit masa untuk berehat sekejap. Jadi Cikgu Malik diperhatikan jam dekat tangan dia menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Dingin malam tu semakin mencengkamlah kulit dia sebab tak ada bau sejuk kan. Tak lama lepas tu Makcik Razi dia bingkas dapatkan Razi, kemudian dia letakkan tangan dia ke atas bahu Razi. Razi, bangun nak, bangun. Ustaz dah sampai ni. Razi dia mula bukakan mata dia dan dia tersenyum bila memandang ke arah mereka. Kelihatan pada kelopak mata dia tu masih lagi berair dan hidung serta mata dia tu kemerah-merahan lah, macam menangis kan. Cepat-cepat Razi tu dilapkan air mata dia tu, digosok-gosokkan mata dia semua supaya wajah dia tak nampak lah ada kesan macam sedang bersedih. Setelah tu masuk lapat, dia sedar dari tidur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Razi. Razi okey ke? Waalaikumsalam Ustaz. Dah lama sampai ke Ustaz? Baru je Razi. Cikgu Malik dia mengambil sebuah kerusi kosong dekat depan katil Ibu Razi tu. Lepas tu dia seret ke sebelah Razi. Lepas tu Cikgu Malik dia pegangkan bahu Razi sambil diurutkan bahu Razi beberapa kali. Razi, alangkah indahnya apabila di pengakhiran kehidupan kita sebagai ibu bapa nanti ada anak-anak yang menemani kita sambil melafazkan doa kepada kita. Apa boleh sampai doa kita kepada ibu bapa kita Ustaz? Boleh Razi. Dalam sebuah hadis ada menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang manusia Islam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah yang berterusan, ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya atau kepada orang lain, dan anak yang soleh atau solehah yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepadanya. HR Muslim. Macam mana pula doa yang sesuai Ustaz? Doanya senang saja Razi. Macam ni bunyi doanya. Akak bacakan maksud doa tersebut. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil. Kalau kita berbakti kepada mereka hingga saat akhir, adakah mereka akan redha pada kita Ustaz? Iya Razi, bahkan Allah juga redha kepada kita. Sabda Rasulullah, redha Allah terletak pada redha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. HR Tabrani dari Ibnu Umar. Jadi, apa yang perlu saya buat Ustaz? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga baik-baik ibumu kerana sesungguhnya syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Jagalah ibu kamu semampu kamu Razi, sebagaimana ibu kamu pernah menjaga kamu, juga mempertaruhkan jiwa dan nyawa dia pada kamu suatu ketika dulu. Mungkin sekarang ibu kamu sudah tak kuat lagi. Ya Ustaz, ibu saya juga dah tak seperti dulu. Saya juga dah tak kuat Ustaz untuk menghadapi semua ni.
Ingin rasanya untuk saya, Ustaz, menghabiskan sisa-sisa hidup saya bersama ibu, Ustaz, agar saya boleh berbakti kepada ibu. InsyaAllah masih boleh lagi, Razi. Kamu masih punya banyak masa untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kamu. Menyuapkan makanan ke mulut ibu, solat bersama-sama, bawa ibu kamu berjalan-jalan dan sebagainya. InsyaAllah ketenangan akan sentiasa ada bersama kamu nanti. Tak dapat, Ustaz. Saya tak dapat. Saya tak mampu dan tak sekuat dulu. Jangan putus asa, Razi. Allah berfirman, katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dia jua yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Razi, Allah sentiasa ada untuk kita. InsyaAllah penyakit ibu kamu akan sembuh nanti. Kalau perlu, sekarang juga Ustaz akan berusaha untuk rawat ibu kamu. Boleh kan, Razi? Razi dia terdiam. Wajah sugul dia cuma terarah pada wajah ibu dia yang masih nyenyak tidur. Razi kemudiannya digenggam kedua tangan ibu dia. Selepas tu Razi menangis semahu-mahunya. Suasana sayu kembali menyelubungi mereka pada ketika tu. Untuk seketika mereka mengambil keputusan untuk berdiam diri je. Selepas beberapa ketika barulah Razi kembali memandang ke arah Cikgu Malik. Ustaz, ibu saya telah meninggal dunia, Ustaz. Masa saya telefon Ustaz berkali-kali tadi. Allah Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan Ustaz. Ustaz tak tahu. Di sinilah pengakhiran kehidupan ibu saya, Ustaz. Seperti apa yang ibu impikan selama ni. Iaitu, ada di antara anak-anak ibu yang akan temankan pada ibu pada detak jantung dia yang terakhir. Mengalir juga air mata Cikgu Malik ketika tu. Rasakan tak? Bagaimana kita boleh bergembira apabila melihat seorang anak yang terputus kasih sayangnya kepada ibu yang memeliharanya sejak dari kecil lagi. Cikgu Malik biarkan je Razi tu memeluk kukuh tubuh ibu dia, sebab mungkin itu pelukan kasih sayang seorang anak kepada ibunya, dan itulah pelukan terakhir. Juga Cikgu Malik membiarkan Razi tu terus menangis. Air mata Razi membasahi pipi ibu dia pada ketika Razi mengucuk kening ibunya. Ustaz, apakah saya ni anak yang neraka? Tidak, Razi. Pada penghujung hayat ibumu, dia memandang kamu, tersenyum padamu dan berusaha untuk menguatkan semangatnya untuk berbicara kepada kamu. Tidak akan ada seorang ibu pun yang mendoakan supaya anaknya menyusuri kehidupan yang menyusahkan. Ustaz, apa Allah mendengar doa saya pada ketika ni? Ya Razi, Allah Maha mendengar, juga menunggu akan rintihan kerinduan hamba-Nya kepadanya. Berbahagialah kamu, Razi, kerana di akhir-akhir kehidupan kamu, kamu telah berada di sisi ibu kamu, dan kamulah wajah yang terakhir yang dilihat dan dibelai oleh ibu kamu. Selepas ni hidup saya akan kesunyian, Ustaz. Separuh dari jiwa saya dah pergi selamanya. Tak ada tersisa apa-apa melainkan kesedihan yang berpanjangan. Razi, kematian itu pasti akan datang. Apakah kamu tetap mahu melihat ibu kamu dirundung kesakitan yang berpanjangan, sedangkan kematian itu lebih baik untuknya? Kadang-kadang apa yang baik menurut kita tu belum tentu baik menurut Allah. Jadi berlapang dadalah atas apa yang Allah kurniakan kepada kita, walaupun rasa pahit menusuk sehingga ke penghujung jantung. Firman Allah, diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ustaz, terima kasih atas nasihat Ustaz. Ustaz,
Saya perlu masa untuk bersendirian dengan ibu saya, Ustaz. Ustaz faham, Razi. Ambillah masa kamu. Tapi jangan terlalu hanyut dengan kesedihan. Kerana ibu kamu juga tak mahu kamu bersedih. Baik, Ustaz. Ustaz keluar dulu, Razi. Ustaz doakan ibu kamu ditempatkan di syurga. Walau dari mana-mana pintu-pintu syurga sekalipun. Beruntung ibu kamu punya anak seperti kamu. InsyaAllah, ibu kamu pasti akan menceritakannya kepada Allah suatu hari nanti. Ustaz balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Segala-galanya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Selepas tu Razi dia kembali memandang ibu dia. Cikgu Malik dia terdengar juga kata-kata terakhir dari Razi sebelum Cikgu Malik meninggalkan mereka. Ibu, ini air yang saya minta Ustaz buatkan untuk ibu. Minta maaf ibu. Razi belum pandai baca Al-Quran. Nanti bila dah pandai, Razi akan baca Al-Quran supaya pahala ibadahnya Razi hadiahkan untuk ibu. Ibu, Razi tak kuat untuk bersendirian seperti ini. Dulu pada ketika yang meninggal dunia, cuma ada kita, ibu dan Razi. Sekarang cuma tinggal Razi seorang je ibu. Razi perlukan ibu. Razi sayang ibu. Akhirnya Cikgu Malik mula melangkahkan kaki dia menuju keluar pintu. Jiwa Cikgu Malik juga berkecamuk. Apakah ini pengakhiran hidup kita nanti? Apa bekal yang akan kita tinggalkan buat keluarga, isteri dan anak-anak? Sabda Rasulullah SAW. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. HR Bukhari dan Muslim. Sebab juga rasanya bila mana melihat keadaan Razi ditinggalkan begitu sahaja oleh adik-beradik dia yang lain, akan begitu jugalah kita nanti apabila tiba saatnya mengadu nasib kepada Allah, apabila kembali kepada jalan Allah, iaitu keseorangan di dalam kubur sebagai tempat persinggahan sementara menunggu untuk dipanggil menanti hari perhitungan yang tiada seorang pun akan terlepas dari janjinya, iaitu alam akhirat yang pernah manusia dustakan akan kewujudannya dahulu. Firman Allah lagi, maka hadapkanlah wajahmu dengan hanif atau lurus kepada agama ciptaan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Sekian saja untuk perkongsian dari Cikgu Malik untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Sama-sama kita berbuat baik terutamanya pada bulan Ramadan ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga. Baik kurang, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi mendengar sampai habis. Bye.